Lubang silinder ni banyak balik abuk. Abuk daripada carbon spark plug. Jadi banyak. Okey. Dah. Sekarang kita nak setting dia punya top dead center. Kita nak cari dia punya top dead center. Biasa saya guna screwdriver je lah. Masukkan dalam ni. Lepas tu pusingkan crankshaft. Gunakan spanner saiz berapa belas 19. Okey. Lepas tu pusingkan crankshaft. Kita dapatkan kedudukan piston paling tinggi. Okey, turun. Okey, paling tinggi untuk piston 1 dan piston 4. Berikutnya keluarkan alat untuk buat pressure test. Okey, alat tester, hose dia, dan perlukan kompresor. Okey, kompresor dah charge penuh 8 bar dan saya gunakan first stage regulator. Saya setkan kepada 3 bar 3 bar sahaja. Jadi sekarang saya nak test silinder nombor 1. Okey, salah fitting ni. Spark plug dia kepala kecil. Okey, adapter dah pasang. Alright. Hand tight sahaja. Tak perlu pakai spanner ke apa. Kemudian kita pasang pada tester. Set kepada 0% kebocoran. Okey, 0% kebocoran. Lepas tu pasangkan dekat silinder. Okey. Kebocoran dia hanyalah 5%, masih lagi dalam range yang baik. Jadi silinder 1 cantik, 5% saja. Okey. Jadi silinder 1 tak ada isu. Kita pergi ke silinder nombor 4. Nak pergi ke silinder nombor 4, kita kena pusing crankshaft. Satu pusingan. Okey, top dead center dia. Masukkan tester pada silinder 4. Tester masih bagi pada 0%. Pasangkan dekat silinder. Okey, yang ni tinggi sikit, bocor dia lebih kurang dalam 7 ke 8%. Tapi masih lagi dalam range dia, range yang baik. Okey, silinder 4 tak ada masalah. Kemudian kita ke silinder 2.
Okey, silinder 2. %, pada tester. Okey, yang ni yang paling tinggi, iaitu 9% kebocoran, tapi masih lagi dalam range dia. Range dia maksimum adalah 10. So masih lagi okey. Kebocoran dia masih lagi okey. Berikutnya silinder last, iaitu silinder 3. Silinder 3. Okay, silinder 3 cantik. Bocor lebih kurang dalam 6%. Masih lagi dalam range. Kesimpulan yang kita buat daripada leak down test ni menunjukkan valve exhaust tak bocor, valve intake tak bocor, dan juga piston ring dia pun tak bocor. Jadi tak perlu nak buka enjin lah. Tak perlu nak buka enjin untuk overhaul ataupun top overhaul, tak perlu. Masih lagi, apa kata, enjin ni masih lagi dalam keadaan baik. Okey, jadi kat mana datangnya minyak hitam yang banyak di dalam intercooler? Okey, jom kita check turbo pula. Kipas turbine dia nampak tak? Okey, clear kipas turbine. Dan kita goyangkan dia. Campur sikit. Atas bawah. Okey. Okey, nampak tak saya goyang dia depan belakang? Nampak tak dalam video? Sekejap. Hup. Hup. Okey. Oh, tak nampak tadi saya tutup lah. Dia nampak tak? Kipas dia goyang. Agak banyak lah goyang ni. Okey. Jadi kemungkinan yang problem dia adalah turbo. Okey, macam mana turbo ni boleh menyebabkan minyak hitam? Okey, jap saya cabut lah, senang. Okey, macam mana dengan kipas turbo yang longgar ni boleh menyebabkan minyak hitam banyak berkumpul di dalam intercooler? Okey, dia ada dua sebab. Sebab yang pertama, seal pada bahagian kompresor ini bocor sebab kipas dia dah goyang. Kipas dia dah goyang, seal daripada cartridge yang pergi ke kipas kompresor ni bocor. Maksudnya minyak hitam masuk ke sini, sepatutnya dia turun ke bawah, tapi dia bocor masuk ke kipas kompresor. Jadi minyak hitam akan keluar ikut sini, menitik dan berkumpul di dalam intercooler. Okey, sebab yang kedua disebabkan oleh blow by turbo. Blow by turbo ni maksud dia daripada turbine, gas exhaust, dia tekanan dia tinggi. Tekanan dia lebih kurang dalam 1 ke 1.5 bar. Okey, jadi tekanan yang tinggi akan masuk melalui seal kompresor. Seal turbine. Dia ada seal kat sini tapi minyak tak keluar. Okey. Minyak tak keluar melalui turbine, tapi tekanan gas exhaust yang tinggi ni masuk ke dalam sistem pelincir. Jadi ini menyebabkan crankcase, menyebabkan crankcase ni bertekanan tinggi. Gas exhaust yang bertekanan tinggi tadi bocor masuk ke dalam crankcase melalui pipe ni, pipe return turbo, minyak turbo. Jadi tekanan dalam crankcase ni jadi terlalu tinggi dan dia akan keluar melalui
breathing hose. So breathing hose akan keluar, tolak, masuk balik ke intake turbo. Jadi itulah punca blow by yang kuat. Sebab kalau nak kata blow by melalui piston ring tak bocor. Kita dah buat test tadi, iaitu lead down test. Piston ring tak bocor, piston ring dalam keadaan baik. Jadi bocor dia adalah daripada turbine turbo. Tekanan tinggi, tolak masuk ke dalam, gas tu masuk ke dalam pelincir, dan gas tu berkumpul di dalam crankcase. Jadi tekanan yang tinggi, gas yang tinggi tadi akan keluar ikut breathing hose. So bila dia keluar dengan banyak melalui breathing hose masuk ke intake turbo, dia akan tarik wap minyak. Dan kalau bocor tu terlalu kuat, dia akan tarik minyak sekali bersembur-sembur keluar kat sini. Jadi dia akan masuk dalam turbo. Itulah yang penuh di dalam. Mana intercooler tu? Tu dia. Penuh dalam bekas tu. Ni dah tinggal semalaman. Boleh tahan banyak dia. Itu belum lagi buka ni throttle body ni. Dalam throttle body ni pun confirm minyak banyak. Okey. Jadi kita dapat tahulah punca dia kenapa minyak banyak di dalam intercooler. Jadi bukan salah enjin . Tak payah buka enjin. Enjin dalam keadaan baik. Valve intake, valve exhaust tak bocor, piston ring tak bocor. Jadi jangan usik dia. Turbo punya isu sahaja. Okey, cuma proses mencuci lah. Intake manifold, throttle body kena cuci. Bahagian sini pun kena cuci ni. Minyak leaking teruk. Mungkin nak kena buka, tukar valve cover. Timing belt tukar baru, water pump tukar baru. Turbo nak kena overhaul. Turbo confirm nak kena overhaul. Dan ni. Yang ni kalau ikutkan hati saya tukar ni. Pipe dia dah berkarat. Teruk. Nanti tak lama nanti dia reput. Jadi kalau yang ni berkarat dan yang ni berkarat, reput ni, tengok ni reput ni. Biasanya plug core ni ataupun kita panggil dia sebagai water jacket ni pun dah mula berkarat daripada bahagian dalam. Ni ada depan ada 4, belakang ada 3, tepi sini ada 2. Yang ni menyakitkan hati ni. Yang ni. Okey, yang ni belakang bahagian head, ni bahagian dalam gearbox. Benda ni bocor, benda ni harga RM5. Upah dia 400 ke RM500 sebab gearbox kena cabut ataupun enjin ni kena cabut. Alang-alang duduk kat sini, tukar je. Jadi total dia ada lebih kurang 10 biji. Lebih kurang, siapa tak kira secara tepat, tapi ada lebih kurang 10 biji. 4, 2. Okey. Jadi hari ni adalah kerja-kerja nak leraikan turbo dan intake manifold untuk kerja-kerja cuci, turbo untuk kerja-kerja overhaul. Alright, jadi video hari ni sampai sini je, iaitu video untuk buat testing. Jadi kita jumpa lagi lain kali. Sekian.